Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, bertemu lagi kita anak-anak dalam video pembelajaran pada kali ini untuk subjek tajwid, pelajaran tajwid tahun 3. Kita nak sambung tajuk besar yang kita belajar sebelum ni, ialah lam ta'rif. Sebelum ni kita dah belajar hukum lam ta'rif terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama izhar qamari dan yang kedua idgham syamsi. Pada video yang sebelum ni kita sudah pun belajar tentang izhar qamari. Jadi pada video kali ini kita akan belajar ataupun kita akan mendengar perkongsian ustaz bahagian kedua lam ta'rif, iaitu idgham syamsi. Anak-anak boleh merujuk buku teks tajwid tahun 3 pada muka surat 63. Baiklah. Idgham syamsi. Pengertian idgham syamsi. Apa pengertiannya? Apabila lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Apabila lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Cara mengenal dan kaedah bacaan idgham syamsi. Idgham syamsi dapat dikenal apabila huruf syamsiyah bertanda sabdu. Apabila ada tanda sabdu. Kalau pelajar masih ingat, di bawah tajuk izhar qamari, tandanya ialah sukun ataupun tanda mati. Untuk idgham syamsi hari ini, tandanya ialah tanda sabdu ataupun tanda syaddah. Itu caranya kita nak membezakan di antara idgham syamsi dengan izhar qamari. Baik, kita teruskan lagi. Sini ya. Idgham syamsi dinamakan juga sebagai alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Izhar qamari sebelum ni juga dikenali dengan alif lam qamariyah. Manakala idgham syamsi juga dikenali dengan alif lam syamsiyah. Bacaan idgham syamsi ialah wajib diidghamkan. Idgham ni maksudnya dimasukkan lam kepada huruf syamsiyah dengan sempurna tanpa dengung, kecuali pada nun. Contoh an-nas, mesti dengung 2 harakat. Huruf nun yang bertanda sabdu adalah huruf dengung. Jadi dalam hukum idgham syamsi pada huruf nun, maka di situ bacaan hendaklah dibaca dengan dengung. Jadi idghamkan lam tadi ke dalam nun berserta dengung. Bacaan dia an-nas. Gitu. Ingat, idgham syamsi, awak kena ingat syamsi ni bentuk shin ni ialah tulisan shin macam tu kan? Sekejap.
tulisan shin, syamsiah, ejaan syamsiah tu, itu untuk panduan awak nak ingat tanda dia. Ni syamsiah huruf shin. Tanda untuk idgham syamsi ialah tanda sabdu. So, jadi bila awak membaca Al-Quran ataupun ada soalan-soalan ujian ataupun periksa, bila awak nak ingat je yang mana satu hukum yang ada tanda sabdu, awak ingat syamsiah. Syamsiah tu huruf shin tu, bentuk huruf shin tu bentuk sabdu. Itu petanda ataupun itu formula untuk awak ingat tanda sabdu ialah merujuk kepada hukum alif lam ataupun idgham syamsi. Manakala tanda sukun ataupun tanda mati, itu untuk izhar qamari ataupun alif lam qamariyah. Okey, mari kita sambung lagi. Muka surat 64. Okey, ini muka surat 64, huruf-huruf idgham syamsi ada 14 juga, iaitulah huruf ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam, nun. Baik. Dan 14 huruf ini 14 huruf ini terkandung dalam rangkai kata syair pada setiap permulaan kalimah berikut. Permulaan kalimah kalau kamu tengok yang berwarna merah, ni ialah syair. Orang Arab dia suka mencipta syair untuk memudahkan dia nak hafal satu-satu benda, dicipta syair. Jadi tib, thumma, sil, rahma. Nanti Ustaz tandalah, nanti awak tak tahu kat mana Ustaz baca. Sekali lagi. Maaf. Okey ni sekali lagi. Tib, thumma, sil, rahma, tafuz, dif, dha ni'am, da', su'a, su'a, zannan, su'a, zanna, zur, syarifan, lil karam. Orang Arab kan. Tapi kita orang orang Melayu ni mungkinlah sebab kita tak faham makna dia kan, mungkinlah kita rasa macam susahnya nak hafal dia kan. Jadi boleh juga hafal syair ni untuk kita nak hafal huruf-huruf idgham syamsi, di mana setiap permulaan yang warna merah tu, permulaan kalimah tu ialah huruf idgham syamsi. Okey. Ataupun hafal direct macam ni pun boleh. Okey. Muka surat 65, mari kita tengok contoh idgham syamsi. Dia macam izhar qamari juga, ataupun alif lam qamariyah. Untuk idgham syamsi ataupun alif lam syamsiyah, contoh dia kalau tengok dekat sini, untuk yang pertama untuk huruf ta, ni dia at-tawwabu. Okey, tanda sabdu. Kalau awak tengok pada gambar sini, tanda sabdu tu sudah pun dibulatkan. Ini at-tanawush. Awak tengok huruf ta di atasnya ada tanda sabdu. Jadi inilah formula awak nak hafal. Kalaulah ada dalam periksa ke ataupun semasa awak mengaji, bila jumpa je macam ni, awak pun ingat, ini hukum lam ta'rif. Cumanya nak ingat, ini lam ta'rif yang mana satu ni? Qamari ke syamsi? Ingat tadi Ustaz bagi tahu, syamsi tu ejaan dia kan huruf shin. Jadi huruf shin tu ialah tanda sabdu. Jadi ini ialah
syamsi. Macam tu cara formula mudah lah untuk kita nak ingat sama ada syamsi ataupun qamari. Macam itulah juga contoh yang seterusnya, huruf sa. As-samarati. Ni ya, as-samarati. Ini as-sabiti. Dan begitulah juga huruf-huruf yang seterusnya, contoh idgham syamsi pada muka surat 65. Begitu juga pada muka surat 66. Di sini ialah contoh idgham syamsi di dalam ayat. Di dalam ayat. Jadi awak boleh tengok lah. Kalau dalam buku teks kita tu, muka surat 65 tu, awak boleh tengok contoh-contoh ayat tu dia dah merah kan. Warna merah tu untuk awak tengok, itulah dia idgham syamsi. Ni. Okey. Dan begitulah sampai habis. Sampai bawah tu. Dan kita tengok akhir sekali pada muka surat 67. Di situlah kesimpulan yang kita boleh tengok pada muka surat 67 ni, iaitulah lam ta'rif terbagi kepada dua bahagian, iaitu izhar qamari dan idgham syamsi, di mana kedua-duanya mempunyai 14 huruf. Ya, untuk izhar qamari ada 14 huruf terkandung di dalam rangkai kata ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ini semua huruf-huruf ni ialah huruf izhar qamari. Manakala untuk idgham syamsi ada 14 huruf juga terkandung dalam rangkai kata syair, tapi bukan semua pada setiap permulaan huruf. Ni yang panjang yang ustaz baca tadilah ya. Ni. Jadi itulah sahaja pembelajaran kita pada hari ini tentang tajuk tentang lam ta'rif. Baiklah. Kita berjumpa lagi pada video akan datang. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.